Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan kita hadiahkan pahalanya kepada kekasih junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada isteri-isteri baginda, ahli baiti baginda, dan juga para sahabat dan tabi'in, khusus kepada kedua kita, guru-guru kita, isteri-isteri, anak-anak, suami-suami, muslimin muslimat. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di minggu yang lepas kita telah bersama-sama bermuzakarah atau berbincang tentang masalah berusaha dan tawakal. Maka untuk minggu ini kita akan sambung yang ketiga, berfikir dan melahirkan sebab. Cuma yang saya nak ingatkan selalu, jangan hanya menggunakan akal untuk membuat suatu keputusan. Jangan gunakan akal semata-mata atau menggunakan otak atau berfikir akal semata-mata dalam membuat suatu keputusan. Sebab akal manusia sering didorong oleh macam-macam. Jadi sebab itu Mu'tazilah sesat, kerana Mu'tazilah, Wasil Ibn Atta, semata-mata menggunakan akal. Jadi hari ini banyak juga saya tengok penulisan-penulisan yang mengutuk Islam, sebab kononnya katanya tafsir yang lama itu sudah tidak sesuai ditafsir digunakan untuk sekarang, ataupun ulama-ulama yang dulu maknanya membuat penulisan yang tak sesuai untuk zaman sekarang. Soalnya zaman dulu menulis dalam keadaan zaman dulu, kita tak boleh salahkan dia. Tetapi orang baru nak menulis mengikut zaman ini, tulislah, tapi tak boleh kita mengatakan orang lama itu tak betul, sebab sesuai dengan dia. Jadi kita orang baru kalau nak buat pentafsiran, misal dia atom ataupun zarratin misal apa, zarrah itu kan, kalau orang sekarang nak tafsirkan terserahlah. Tapi orang dulu mentafsirkan besar biji sawi. Zarrah itu besar biji sawi. Sedangkan zarah itu maknanya kalau orang sekarang dia kata bukan atom lagi, sekecil daripada atom apa, kromosom yang lebih kecil daripada itu. Jadi orang sekarang nak tafsirkan jemputlah. Kerana zaman Imam Ibn Abbas misal dia, belum ada atom, belum ada, tak ada lagi diketengahkan oleh siapa pun dalam dunia ini, maka ditafsirkan zarah itu adalah biji sawi. Jadi nak betulkan sekarang sila betulkan, cuma jangan salahkan orang lama. Kerana orang lama mengikut zamannya yang sesuai dengan dia. Tapi ramai dah sekarang macam itulah dia kata. Tetapi itu soal-soal yang menggunakan akal. Tetapi yang menggunakan nas dengan hadis, tak no comment lah. Kalau kata Nabi SAW, kepak lalat itu sebelah kanan ubat, sebelah kiri sakit, penyakit. Doktor sekarang tak boleh kata dua-dua kepak lalat itu sakit tak, bawa penyakit, tak boleh. Tak boleh. Sebab bertentangan dengan, walau telah dibuat kajian 1000 kajian menunjukkan bahawasanya dua kepak lalat itu membawa penyakit, maka itu kajian itu adalah tak betul. Sebab itu hadis Nabi. Tak boleh ya. Ataupun misalnya lah orang mengatakan bahawasanya dia kata adalah kencing kuda ke kencing unta ke kencing apa, boleh dijadikan ubat zaman ini, katalah ya, dibuat kajian, boleh jadi. Ataupun kencing anjing ke kencing kucing ke kencing apa, tak kira lah, boleh dijadikan ubat. Tapi Nabi kata semua najis tidak boleh dijadikan ubat. Dah tutup zamannya. Jadi apa juga najis, namanya najis, selagi ia masih namanya najis,
maka ia tetap juga adalah tak boleh dijadikan ubat. Itu kerana hadis Nabi dah cakap. Dulu memang orang Arab menggunakan apa namanya kencing unta sebagai ubat, dan sekarang saya tengok, saya pergi Mekah pun ramai lagi yang beli kencing unta. Dijual kat betul-betul tu, saya tengok dekat padang unta tu. Sekarang ada orang dah tak berani pasal katanya unta bawa kuman apa namanya. Entah itulah. Itu pun cuma baru telahan aja, belum apa-apa, belum dibuat kajian yang sebenarnya kan. Tetapi kencing memang tidak boleh dijadikan ubat kerana dia adalah najis. Okey. Tetapi Nabi mengatakan bahawasanya air liur kamu ini, semua air liur orang Islam, air liur ini boleh menjadi ubat. Itu Nabi sendiri yang bersabda. Dia kata bismillah biriki ba'dina wa bi turbatina yushfi mardana. Kata Nabi, dengan nama Allah, dengan air liur setengah kamu, dengan tanah yang ada ini adalah boleh membuat rawatan kepada kamu, boleh mengubati penyakit yang sesuai lah. So itu maknanya kalau kita pagi-pagi orang selalu letak dekat ni satu sakit mata kan, dia ambil disapu mata. Itu insya-Allah memang itu ada hadis Nabi. Jadi tak boleh kita cakap bahawasanya air liur pagi basi itu memanglah penyakit, tak. Sebab Nabi dah cakap. Walaupun basi-basi lah, basi tetap basi. Tapi jangan mentang-mentang macam itu, kau tak gosok gigi lepas tu kau cakap ni basi. Tak usahlah macam itu, gosok gigi. Tapi sebelumnya itu, kalau kita nak buat rawatan apa-apa, kita tekapkan dekat langit. Lepas tu kita letak tempat sakit-sakit. Jadinya ini kalau mungkin kajian moden mengatakan tak boleh. Kajian moden saya tak tahulah. Kajian mengatakan tak boleh digunakan, tetapi Nabi cakap sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jangan gunakan akal semata-mata ya. Mesti balik kepada Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama. Okey. Jadi berfikir dan melahirkan sebab. Akal hanya gunakan untuk berfikir, mencari dalil akli. Tak boleh cari dalil nakli. Dalil nakli sudah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah, tak boleh diubah-ubah. Itulah dia yang ada. Akal bolehlah cari cara macam mana nak nyampaikan sesuatu tentang ilmu tauhid, atau tentang keesaan Allah, atau tentang kekuasaan Allah, atau tentang ilmu Allah, silakan. Kalau setiap umat Islam dapat menajamkan akalnya, maka akan berjayalah kita. Kalau umat Islam sadar bahawa jika hendak menjamah kehidangan, kita perlu lahirkan sebab. Artinya, dalam semua perkara kita mesti berikhtiar, maka sudah tentulah satu pengalaman baru akan lahir di dalam pemikiran umat Islam. Betul lah. Selagi kita masih ikut orang, taklid kepada manusia, tidak cuba membuat sesuatu yang baru, kita tak dapat yang baru. Kalau daripada dulu memang kita kereta pakai petrol, tak boleh pakai air, maka selagi tidak ada manusia yang cuba menggunakan air sebagai bahan pembakar, maka sampai bila guna? Itulah petrol juga dengan diesel lah. Mungkin ada orang boleh mengeluarkan daripada air itu, mungkinlah, tapi saya mungkin sajalah, air itu disebatikan, agaknya lah disebatikan, bukan air biasa ini, disebatikan. Lepas itu dipanaskan dan dia akan menggelegak, tapi menggelegak dia tak akan habis, kekal aja gitu. Jadinya dia mengeluarkan bahan panas, tak mengeluarkan bahan panas. Bahan panas itu boleh membawa kepada semualah, berjalan kereta apa semua sekali kan, mungkin. Ataupun besi dibakar, tapi jenis besi apa kita pun tak tahu. Besi itu sentiasa panas saja. Jadi bahan bakar. Jadi kita dah tak rosak udara, tak rosak, pencemaran semua tak ada kan. Jadi selagi manusia tidak boleh berfikir begitu, maka tidak ada sesuatu yang baru. Itulah lama itulah diesel itulah. Bila berasap kan, bila berasap bunyinya enjinnya dong 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 dong. Kalau dia pakai air mana ada bunyi? Tak ada bunyi. Pakai besi lagi tak bunyi. Tapi bahan besi itu yang macam mana ya? Dia ada yang besi yang paling tumpat, yang dibakar dia takkan cair.
Kalau emas tu kalau tak tinggi betul dia punya bakarnya, emas tak akan cair kan. Tapi kita kalau nak gunakan emas pengsan dah. Tapi kalau ada bahan lain yang boleh digunakan, maka dia akan membantu banyak benda dalam mendapatkan kita tenaga ya. Tapi setakat ini belum ada manusia yang buat kerana tak ada yang berfikir. Jadi ikut lama je lah, sampai bila-bila lama tu je lah. Kalau zaman dulu kereta api pakai arang batu kan dulu kan. Pakai arang batu dulu kereta api kan. Dah bila arang batu, tak tahu arang batu dulu macam mana, saya pun tak berapa ingat sangat kan. Tapi itulah arang batu saya tengok lah. Jadinya dah berubah kepada diesel. Diesel besok berubah kepada apa saya pun tak tahu. Dan mudah-mudahan berubah kepada yang lebih baik kan. Tapi itu akal manusia. Akal manusia. Jadi nak cari kemajuan, gunakan akal. Okey. Inilah yang dapat kita fahamkan dari sunnatullah yang telah menetapkan hukum bahawa tiap-tiap sebab itu akan membawa akibat. Itu sebab tu, tapi tak wajib ya. Akan membawa akibat, bukan sifatnya wajib. Sifatnya adalah sunnah alam. Biasanya makan, sebab makan kita akan kenyang, itu biasanya. Sebab minum kita akan hilang haus, itu biasanya. Tak boleh makan mesti kau kenyang, tak boleh. Nanti kalau itu bermakna wajiblah bagi sesuatu itu mesti sebab dengan musabab akan jadi wajib. Tak boleh jadi wajib kerana di sana ada namanya qudratullah, iradatullah. Kenyang itu yang kasih Allah, bukan yang kasih nasi. Itu kena masuk otak betul-betul. Yang jadikan hilang dahaga bukan air, tapi Allah yang menghilangkan dahaga. Itu kena fahamkan pada anak sekarang. Anak sekarang memang tak faham langsung dah. Dia kata masuk jurusan apa, dia kata. Bila nak masuk jurusan, anak-anak kita akan cakap, yang sekarang yang jurusan yang paling glamour apa, misalnya kedoktoran, kejuruteraan. Nanti kata kalau pergi belajar agama, mana nak boleh jadi kaya. Jadi dia mengatakan bahawanya kejuruteraan dan apa namanya kedoktoran yang akan membawa manusia itu banyak duit dan kaya. Maka berebut-rebutlah budak-budak masuk ke arah tu dengan akal fikiran dan keyakinan bahawasanya kaya itu melalui jurusan-jurusan macam itu. Maka bapaknya, neneknya lah, moyangnya lah, semua sekali kalau anak cucunya dapat yang macam itu, wah, terus kenduri besar. Tapi kalau masuk ke mana? Dia kata masuk tahfiz Quran. Alah, besok nak jadi apa? Jadi imam. Imam gajinya berapa? Memanglah tak ada imam gaji 40,000 kecuali imam Masjidil Haram. Tapi kalau doktor kan 40,000 tu kacang. Kacang. Saya pernah sign pasal pendapatan ni kan, masa saya jadi qadhi, 60,000 pendapatannya. Doktor pakar kan, 60,000 sebulan. Itu yang saya nampak dekat kertas. Jadi kalau kita masa itu gaji saya baru 2,500 masih itu. Mana saya 20 tahun ni, setahun baru 2 tahun saya punya gaji. Dia 1 bulan saja. Ya betul lah, lulus Azhar 2 tahun punya gaji sama dengan orang yang pakar cuma satu bulan. Bila macam itu, anak-anak otomatik lah. Anak-anak pun otomatik. Sekolah harap nak ya. Macam bapa kata dia. Memanglah kata dia. Tak boleh kaya kata dia. Jadi yang boleh kaya jangan dikejar. Jadi akalnya sudah lain ya, berbeza. So itu kita kena, ibu bapa kena betulkanlah sedikitnya. Betulkan. Kena pandu dia. Sekarang budak-budak lain fikirnya jauh. Mubazir ni baca dia macam jadi halal dah. Datal innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Dah tak ada kat kepala dia semua. Yang mubazir itulah yang glamour. Kalau tak mubazir tak glamour kan. Kalau kerja kahwin tak mubazir banyak-banyak, tak bakar itu, tak bakar ini, tak buang duit, tak itu, tak ni, yang gunakan untuk setengah jam aja sewanya sampai 10,000, itu yang glamour. Tapi kalau tak pakai yang itu, tak glamour. Padahal pakai setengah jam aja 10,000. Pelamin tu kalau pakai berapa lama? Kau sanding berapa jam?
Kalaulah yang sanding, itu 10,000. Kan mubazir itu saya memang syaitan dah tentulah, kipas betul lah dia, kipas tinggi. Kipas tinggi dia, syaitan paling suka. Sebab otak dia semua gitu dah budaknya. Payah nak dibetulkan balik, dah payah betul. Payah. Kalau kita dulu kecil-kecil, kalau makan nasi jatuh mubazir ni nak dipungut, yang mubazir ni syaitan suka kata, ataupun ayamnya matilah. Ayamnya orang dulu kata ayam mati, kita pun ambil nasi kita makan. Pasal kita bila ingat kalimah mubazir, kita tahu itu gengnya syaitan. Kalau orang cakap aja kita tu zap kat kepala kita, tak buat. Dulu budak dulu lain. Tak tahu sekarang. Payah betul payah betul. Anak orang miskin-miskin tu yang tak kaya, yang kaya sudahlah memang kaya kan. Yang miskin-miskin pun ya Allah ya Rabbi. Jadinya sebab kita tak betulkan semua sekali. Kalau tanya sana nanti pakcik sana macam mana pakcik? Uncle macam mana? Seumur hidup sekali. Okeylah tu kata dia. Jangan sana anti macam nanti. Alah, baru seumur hidup sekali. Bila lagi nak pakai yang harga 10,000? Inilah masanya. Dah semua ngipas syaitan. Semua jadi syaitan. Ngipas. Yang tukang buat memang dia dibayar. Apa lagi nak? Lampu yang terbalik, lampu yang tengadah, lampu boleh berjalan macam air laut, semua ada. Lampu boleh berjalan macam air laut, gelombang hijau, kuning, biru, air macam air laut betul. Kita tengok macam kan air laut, tapi pakai lampu lah je lah. Itu berapa? Itu berapa ribu lah, tambah lagi gitu kan. Jadinya ingat, saya ingatkan anda ni, ingatan anda saja, yang luar-luar saya tak tahu kan. Jadi jangan terlibat dengan mubazir, kerana mubazir ikhwana syayatin. Dan ingat, kalau Allah ambil nikmat itu, ingat, jangan menyesalkan dia. Mubazir jangan. Ingatkan, apa juga yang peringkat mubazir. Berlebihan pun Allah dah suka, tak suka apalagi mubazir ya. Ingat, semualah saya ingatkan semua. Contohnya kalau kita hendak masyarakat kita berjaya, masyarakat kita berjaya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka hendaklah kita lahirkan sebab-sebabnya dalam semua aspek. Kalau kita hendakkan umat kita menjadi di bidang keekonomi, maka hendaklah kita cari semua sebabnya. Dan kemudian kita lahirkan. Apabila kita usahakan semua sebab itu, barulah kita bertawakal kepada Allah, dan niscaya umat Islam ini akan berjaya. Okey, semua usaha ikhtiar telah dilakukan, maka akhir sekali kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelah jaminan itu saya tak berani jamin, itu Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah akan bagi sekadar usaha anda, insya-Allah. Sekadar usaha anda. Allah Maha Adil. Anda tak boleh tanam kelapa sawit 3 ekar, hasilnya sama dengan 10 ekar, tak. InsyaAllah. Sebab anda punya kerja cuma 3 ekar. Maka Allah akan bagilah 3 ekar. Walaupun Allah boleh bagilah macamnya 10 ekar, tapi Allah biasanya Allah tak bagi, kerana Allah Maha Adil. Kena pegang. Jangan Allah pemurah aja, Maha Adil mesti pegang juga. Jadi kalau kau pegang pemurah aja, lepas tu adilnya awak tak pegang, jadi itulah yang tak betul juga. Jadi Allah Maha Pemurah, dalam masa yang sama Allah Maha Adil. Dan kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau cemerlang buat sesuatu, untukmu lah yang kau dapat, dan tapi kalau awak buat yang sebaliknya, cincai-cincai, maka cincailah yang kamu akan dapat ya. Jadinya Allah Maha Adil. Selalu saya pegang Allah Maha Adil. Walaupun saya tahu Allah Maha Pemurah, tetapi Allah Maha Adil saya letak depan dulu. Jadi kalau usaha kita sejauh mana, Allah Maha Adil, akan dibagi setakat usaha kita. Jadi kalau kita buat 10, insya-Allah Allah tak bagi 10 pun 7 dapat. Tapi buat 2, tak mungkin akan dapat 10. Walaupun Allah Maha Kuasa. Ya, okey. Allah menjadikan sesuatu tanpa sebab. Kini kita telah dapat memahami bahawa setiap kejadian itu adalah disebab
Ada sebab-sebabnya. Kita juga telah faham bahawa setiap sebab akan membawa akibat. Tetapi hakikat yang sebenarnya bukanlah sebab itu yang membawa akibat. Sebaliknya yang memberi akibat kepada sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kena pegang betul. Jangan gaduh. Kita selalu gaduh pasalnya kita sebab mesti bawa akibat. Selalu kita gaduh pasal sebab bawa akibat. Itulah engkau, kata dia. Kan? Dan itulah engkau, kata dia. Kenapa, kata dia? Itulah, kata dia. Yang kau pergi malam-malam keluar, kenapa? Kan kena belasah orang. Misal contoh kena belasah orang malam-malam, misal. Kan? Jadi yang kau pergi kat kubur Cina tu apa pasal? Kat situlah tempat anjing banyak. Kan orang gigit anjing, misal contoh. Tapi itu mulut saja cakap. Mulut. Cakap mulut sahaja. Tapi jangan sampai ke dalam, ya. Ingat, jangan sampai ke dalam. Kalau sampai ke dalam bermakna sebab wajib membawa akibat, salah. Anak kita tak lulus periksa dapat semua sekali apa sih? Kita itulah engkau malas, kata dia. Kan? Bapaknya cakapnya malas saja, lain tak ada. Dalam kepalanya, ini kalau betul-betul mesti dapat A semua sekali. Tapi boleh lidah cakap, tapi jangan sampai dalam, ya? Kalau dalam jadikan akidah rosak kita. Pasal maknanya seolah-olah bila dia belajar betul-betul mesti dapat, itu tak boleh. Sebab biasanya, itu sajalah. Biasanya. Tapi saya dah kata tadi, Allah Maha adil tau. Ingat. Tapi tak boleh kita melawan Allah. Maknanya mendahului kuasa Allah, tak boleh. Cuma Allah Maha adil. Maknanya biasanya kalau usaha betul-betul adil Allah, dia akan kasih yang sesuai dengan usahanya. Itu adil Allah, ya. Ingat. Cuma dalam jangan sampai. Selalu saya macam itulah. Orang selalu cakap, dia kata, kau pasal tak nak pergi doktor tu lah, sebab itu kan sakit kau. Gini-gini. Itulah aku suruh makan ubat ni, kau tak nak makan kan? Kata dia, sekarang baru kau tahu, kata dia. Yang membaikkan bukan ubat, yang membaikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulut cakap boleh lah. Tapi doktor pun kena jaga mulut dia cakap tu. Kalau siapa doktor-doktor, jaga betul. Pakcik kenapa tak darahnya naik? Pakcik tak makan ubat kan? Kata dia. Terus saja gitu kan. Dah pakcik tu dah gigil dah. Jelah, kata dia. Pakcik kalau nak hidup, makan. Itu kalau doktor yang garang sikit lah. Kalau doktor kata, pakcik nak tengok cucu dah? Nak, kata dia. Makan ubat. Itu yang lembut lagi. Kalau yang lagi kasar, dia kata, biasanya pakcik, kalau orang degil-degil ni tak nak makan ubat, memang tak panjang umur dia. Itu lagi kasar tu. Itu doktor kasar betul tu. Tapi tak ada doktor macam itu, ya? Tak ada kan? Tak ada kan? Tapi kalau dia dah geram, doktor Indonesia kadang-kadang dekat Indonesia katanya macam itu tu. Pasal anak saya dekat sana kan, pergi dekat dia masuk hospital yang kampung-kampung tu. Jadinya, Bu doktor, dia kata, Bu ni kok baik orangnya je, dia kata. Orang mana? Dia kata orang Malaysia. Dia kata. Tapi betul kalau dibuat baik pula tak nak makan ubat. Kata anak saya, suruh makan ubat tak nak makan ubat. Degil juga. Makan ubat juga. Jadi adik saya pujukkan, Mbah kan umurnya berapa sekarang? 100, kata. Dia orang sana cakapnya cuma 100 saja semua. Tak ada nombor lain, dia tak tahu rupanya. Nombornya orang tua-tua tu tahunya nombor 100 saja. Jadi 100 tahun. Padahal umurnya baru 60, 100 tahun juga. Tanya sebelahnya yang umur 70, 100 juga, kata dia. Ya, makan ubat Mbah, ya, makan ya, tapi cakap Jawa lah. Anak saya dah boleh ceramah Jawa. Semalam saya dapat kaset ceramah Jawa kan. Jawa betul, Jawa kasar ni kan. Tapi anak saya kan boleh faham, laju dia faham pula. Kau faham Jawa, ya? Faham, dia kata, mana boleh tak faham. Kalau tak, mana boleh jadi doktor dekat tanah Jawa, kata dia. Mana ada orang cakap Melayu sana. Cakapnya Jawa je semua. Maknanya cakap Jawa ni rupanya mudah jugalah. Mudah lah. Tapi dia duduk 5 tahun, 6 tahun sana. Lama lah, bukan sekejap 6 tahun. Boleh cakap Jawa. Jadinya maknanya kita jangan cakap, selalu saya cakap anak saya juga. Dia kata jangan cakap orang, pakcik makan ubat ni nanti baik, ya. Jangan cakap macam tu, ya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab pakcik makan ubat ni, insya-Allah pakcik sihat. Ingat mulutnya tu cakap, anak kata jangan sembarang aja lepas, ya. Tahu saya cakap juga dengan anak saya itu kan. Okey.
Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap sebab itu akan membawa akibat. Inilah tanda-tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Artinya, apa saja yang makhluk usahakan untuk melahirkan sebab-sebab, maka akibat dari sebab itu akan terjadi. Tengok. Walaupun begitu, Allah itu kata Allah pada dia, kata dia adalah sifat kasih sayang. Rahmat dan kasih Rahman Allah terhadap manusia di dunia ini, apa yang dibuat Cina ke, kafir ke, India ke, Yahudi ke, Israel ke, asal dia buat, insya-Allah akan dapat dia punya akibat. Itu Rahman Allah, kasih sayang Allah di dunia. Ingat ya, itu di dunia. So itu orang kafir, orang-orang yang tak kenal Allah, kaya raya, sehat badannya, umurnya panjang-panjang, sebab dia ada usaha ikhtiar ke arah tu. Kalau kita tengok orang-orang yang sebelah barat ni, dia makan roti. Dia kata makan roti itu memang umurnya agak lebih panjang dibanding yang makan nasi. Sebab makan roti ni badan dia ringan. Kalau nasi tu kena mendak dekat dalam ni kan, aduh kan. Kalau kita dah umur-umur ni pula makan nasi, ya Allah, susahnya dia nak hadam kan. Jadinya dia kerja teruk perutnya, tak lamalah dia terus selek kan. Jadi sebab itu ingat, maknanya walau kafir, usaha ikhtiar Allah bagi. Allah dah janji. Tapi akhirat tak, ini dunia ya, ingat dunia saja. Jadi siapa usaha ikhtiar, Allah bagi ya. Tapi itu tidak wajib. Cuma apabila tiap-tiap sebab itu seolah-olah mendatangkan akibatnya, kelak akan ada orang yang berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya tidak boleh menjadikan sesuatu tanpa sebab. Lagi sudah parah ya, parah. Jadi Allah, sebab itu Allah dah cakap daripada dulu, kun fayakun. Idza aradna an innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu kena pegang dalam hidup ini. Bahwasanya Allah menggandai sesuatu, kalau Allah menggandai sesuatu, Allah firman kun, jadilah engkau, fayakun, otomatik jadi. Itu dasar asas untuk jadikan akidah kepada kita, Allah kun fayakun. Jadikan akidah Allah kun fayakun. Namun untuk manusia belajar dalam hidup, untuk Allah mengajar manusia supaya berusaha ikhtiar, itu adalah proses. Nanti kalau manusia semua jadi kun fayakun, jadinya semua Allah gunakan tanpa proses, itu adalah juga sunnatullah, mesti ada proses dia. Nanti terperanjat ya. Orang sekali, itulah saya katakan daripada dulu, kalau orang kahwin terus besok pagi anaknya dah besar je, kun fayakun, ni anak siapa, anak kau? Kan orang ya peranjatlah kan, terperanjatlah, tak boleh ya. Terperanjatnya. Jadi tu mestilah dia hamil 9 bulan pula lamanya. Lepas tu beranak itu budaknya tak tahu apa-apa, lembek aja gitu kan. Dah lembek, minumnya susu pula tak boleh kasih sate kan. Maknanya proses. Kalau dia lahir nger aja terus kasih makan sate, kau tak pening kau? Pening. Boleh tak Allah buat macam itu? Boleh. Allah boleh buat. Kun fayakun. Tetapi Allah tak akan buat begitu. Sebab itu mengajar manusia arti proses, arti usaha ikhtiar ya. Jadinya cantik. Disusun oleh Allah itu cukup cantik. Jadi gaduh tak? Tapi kalau lahir terus makan sate kan gaduh. Abangnya kata, kau baru lahir belum kerja nak makan sate pula. Abangnya dah silat, mestilah tak kasih. Lepas tu satenya 5 cucuk, abangnya nak megang, dia pun ngap 5 cucuk habis. Dia tempeling abang dia kan. Jadi tak boleh. Engkau kecil-kecil minum susu dulu, susu aja, sate tak boleh. Dah kau dah besar-besar sikit, barulah belajar makan sate sikit-sikit je. Tak boleh banyak-banyak, nanti sakit perut. Jadinya manusia kan. Ataupun bila kita dah tua tu macam muda aja, kacau juga kan. Kacau 100 tahun jalannya gagah aja gitu, rambutnya tak putih hitam aja. Wah, makan durian 2 biji steady aja.
Wah, habis yang muda-muda makan apa? Jadi Allah kata tak, proses balik diproses balik. Tua tak boleh makan durian, darah tinggi. Tak boleh makan pedas, pecohor. Tak boleh makan keras, kembung, kan? Kita muda-muda ubi tu, saya ubi tu biasa muda-muda paling suka makanan memang ubi, tak tahu. Saya bukan anak singkong tapi memang suka makan singkong, kan? Daripada kecil suka. Sampai lani suka kalau orang kasih saya ubi, kan, saya bawa balik, mesti saya nak. Bawakan ubi rebus gitu, kan, saya suka. Tak, memang. Lepas tu saya kat rumah semua tak nak makan, saya masuk peti sejuk, saya kukus sikit-sikit aje lah. 2 biji tu lah kukus balik. Pasal saya suka. Jadinya tapi makan tu ya perutnya kadang-kadang tapi tak selalu. Perutnya ya bung. Apa pasal? Pakcik apa pasal? Itu maknanya proses dah nak tamat. Nak tamat kita kembung dulu. Jadinya dah nak tamat lah tu. Cuma belum tamat betul lah, baru nak tamat, kan. Jadinya kalau dah umur saya 60 lebih ni makan ubi sepinggan lagi, habis orang lain yang muda nak makan apa? Anak habiskan aja, mana boleh? Tak boleh lah bagi orang lain, kita kembung lah banyak, jadi sikit aja. Tak bagi orang lain. Itu proses. Untuk yang tadi, proses daripada kecil ke besar, daripada besar untuk sampai ke tamat, itulah proses dia, ya. Balik. Besok kita minum susu balik, kan. Saya tengok semalam saya ziarah rumah orang tu, diminum susu aja. Umurnya baru 70 lebih lah. Kenapa ya? Saya datang rumah dia, dipegang, Mak Ji, dia kecil-kecil kenal saya lah, kenal sangat. Jadi saya datang tu nak ziarah, bawa ustazah saya nak ziarah, saya orang lelaki nak ziarah perempuan macam mana, saya katakan saya tak masuk, tanda lah saya masuk bilik-bilik, dia panggil, dia kata, tanya isteri saya, Haji Mursyid ada kat mana, dekat hall, masuklah, aku nak jumpa dia, cakap Jawa lah, tapi duduk sebelah katil dia, pegang tangan, habis makannya apa, susu, balik tak? Balik. Itu tanda dah nak masuk balik. Tapi bukan masuk dalam perut, masuk dalam perut bumi. Ingat, siapa dah minum susu aja tu, mana tak lama lagi lah masuk perut bumi lah. Ya. Ya, betul. Tapi kalau kau masih makan sate gitu, tom yam, insya-Allah lah, insya-Allah akal katalah. Saya selalu diri saya, kenapa saya kata, ya, dulu saya makan apa-apa tak ada apa-apa pun, sekarang janganlah silap sikit, kan. Akan buah silap sikit, perutnya sakit, tak sedap, kan, sebu gitu, kan. Dulu ya Allah ya Rabbi, aku sarapan nanas tak apa-apa. Siapa yang teror tu sarapan nanas? Bagi sarapan nanas tak apa-apa. Steady. Mak suruh sarapan. Tu sarapan, ada sarapan. Nanti dulu lah mak, aku pergi belakang tengok ada nanas, bawa parang satu, kopek, ambil dia punya separuh yang atas tu je lah, yang manis tu. Lepas tu kokel aja dengan batang nanas. Maknya bising nanti sakit perut. Tapi saya tak sakit. Tengok ya, jadi lain, ya, lain proses manusia. Asal siapa yang mula dah kembung-kembung, itu pun tanda-tanda juga nak tamat jugalah, tapi masih ada lagi, ya. Tapi belum lah. Nanti dia minum susu lama-lama, ya. Okey. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, nanti akan terpesonglah akidahnya. Ingat, kalau Allah jadikan wajib bagi Allah, na'udzubillah, menjadikan sesuatu ada sebab akibat. Barat semua gitu. Barat mesti kata ada sebab. Islam kata tak wajib sebab. Itu kena faham ke anak kita betul. Kenapa kau sakit nak? Mesti pertama nombor satu, Allah bagi saya sakit. Itu nombor satu. Barulah cakap sebabnya apa? Barulah main hujan kalau demam ke, ya. Itu sebab saja. Orang lain main hujan tak demam pun.
Jadinya nombor satu kerana Allah kurniakan saya sakit, Allah bagi saya sakit. Jadinya biar dibetul lah, biar dibetul. Cuma mati mesti mati, tetapi jangan akidahnya terkucil. Jadi ada juga yang katakan tadi, saya kata orang tua yang tak minum susu pun ada juga, dan mati juga, memanglah. Tapi kebanyakan kalau dah tua dia akan minum susu, dan itu tanda-tanda nak masuk perut ibu, perut bumi. Allah juga menjadikan sesuatu perkara itu tanpa sebab. Ini nak tunjuk contoh ya. Kejadian Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa dan Nabi Isa. Misalnya di dalam soal zuriat, kita mestilah menempuh sebab-sebabnya, yaitu perkahwinan. Dengan sebab perkahwinan maka akan melahirlah anak. Tetapi telah berlaku di dalam sejarah di mana Nabi Adam alaihissalam dijadikan tanpa ayah, dan ibu Siti Hawa, isteri kepada Nabi Allah Adam, dijadikan tanpa ibu, dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dijadikan oleh Allah tanpa bapa. Okey. Sebab itu orang barat mengatakan asal manusia monyet. Pasal dia tak ada ni. Dia tak ada ni. Jadi dia nak sesuatu itu adalah berlaku wajib melalui sebab dan proses. Maka barat telah mencari, Darwin sekali telah buat kajian-kajian yang sesat, na'udzubillah, itu memang dajal-dajal kan tu. Dajal Darwin namanya ya, Dajal Darwin ya. Dajal Darwin, dajal-dajal yang lain lah ya. Termasuklah siapa namanya tu, Sokrates, Aristotle, itu semua dajal-dajal lah. Termasuklah yang kendian-kendian ini ya, siapa namanya tu, Darwin itu, yang lupa saya. Nah, jadinya orang-orang itu untuk menjadikan kita semua sesat, dikata asal manusia daripada monyet, mengikut proses perkembangan. Buih jadi apalah lepas buih, asalnya air jadi buih jadi apa, lama-lama dia kata jadi macam binatang biawak tu yang berkulit. Lama-lama dia naik atas jadi monyet, lama-lama jadi orang, kata dia. Agak-agak falsafah tu dah barat sekarang dah dimatikan ke belum atau tak tahu saya. Adakah masih dipegang, saya pun tak tahu. Orang barat pegang tak? Saya tak tahu. Tapi itu masyhur kan. Itu untuk menyelewengkan akidah orang Islam. Kalau itu sahaja dipercayai, cukuplah kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Allah nak nunjuk. Okey. Kalau Nabi Allah Adam alaihissalam orang yang pertama dijadikan oleh Allah, pastinya mestilah tak ada bapa dan ibu. Macam mana nak bapa dengan ibu kan? Pastinya. Tetapi Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha, kata Allah, aku dah nak jadikan dekat dunia khalifah, dan khalifah itu adalah manusia, dan ia dijadikan macam mana itu terserah pada Allah. Allah kata min sulalatin min ma'in ataupun min tinil lazim. Kalau Adam, Nabi Allah Adam min tinil lazim. Kalau kita min sulalatin min ma'in mahin, daripada setitik mani kita lah. Tapi Nabi Allah Adam min tinil lazim, daripada tanah yang bau masam. Jadinya Allah nak jadikan itu, Nabi Allah Adam ambil tanah. So itu prosesnya mesti alam jadi dulu. Tak boleh orang jadi dulu prosesnya. Pasal Allah nak jadikan, boleh tak Allah jadikan saing gitu kan, boleh ya, berap alam, berap pokok sagu, berap terus pokok rambutan, semua besar-besar terus, ayam terus besar-besar penuh, lepas tu Adam sekali dijadikan, boleh kan? Boleh. Tapi Allah nak ajar manusia bahawasanya semua sekali mengikut proses yang tertentu baru sesuai. Jadi kalau anda nak buka tanah dekat satu kawasan itu, anda kena tanam pokok dulu. Tanam pisang, tanam apa, prosesnya setahun baru berbuah pisang tu. Maka Allah nak jadikan Nabi Allah Adam alaihissalam, dunia jadikan dulu. Sebab kita nak mengimarahkan dunia. Pasal Allah dah cakap, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu tujuannya untuk memproses, mengimarahkan dunia. Jadi kalau dunia itu masih lapang aja gitu, tak ada apa-apa, apa yang nak diimarahkan oleh Adam dan cucu-cucunya?
maka Allah jadikan dunia entah berapa ratus juta tahun dah, kita pun tak tahu. Barulah dijadikan Nabi Allah Adam alaihissalam dan dijadikan daripada tanah dunia. Allah boleh tak jadikan macam Nabi Allah Isa, tak payah pakai tanah? Boleh kan? Boleh. Tapi Allah memang asal manusia daripada tanah, tujuannya antara lain supaya kalau kita mati kita tak wangi. Ya? Kita mati tak wangi. Ada orang mati lepas tu wangi aja panjang gitu. Biarkan aja tu mati wangi dia. Mestilah dibusuk. Pasal kejadiannya daripada tanah. Tapi kalau jin mati dibiarkan, dia tak busuk. Jin mati, dia tak dibiarkan. Tak. So itu kalau orang kata jin tu, itu ada jin mati tu baunya busuk, itu tak betul lah tu. Jin bukan dijadikan daripada tanah, mana dia boleh busuk. Setan mati, kalau tapi setan tak mati. Setan tak mati. Jin mati, setan tak. Hidup panjang dan beranak panjang tapi dia tak mati. Kalau jin umurnya panjang tapi mati. Tapi jin tak busuk sebab dia tak daripada tanah dan makannya tak tom yam. Dia jin makan tom yam ke? Pernah siapa yang jual tom yam nampak jin tempah tom yam, dia kata lebih pedas sikit gitu? Tak ada lah. Memang tak ada lah. Jadinya pasal kita busuk pasal makan tom yam. Antaranya lah. Ya. Jadinya Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihissalam, dunia dah siap. Tapi janji Allah ini jailun fil ardi khalifah. Okey. Dah siap semua sekali, dah siap dunia. Allah jadikan Nabi Allah Adam dulu. Dan Nabi Allah Adam nak jadikan macam mana nak beranak kerana Adam itu laki-laki. Tapi Allah dah jadi khalifah. Bila khalifah itu adalah ramai yang dekat dunia yang akan mengamarahkan dunia, itu janji Allah. Maka prosesnya Allah jadikan Adam daripada tanah, lepas tu dikepal 40 hari ke 40 tahun mengikut riwayat kan, lepas tu dikeringkan 40 tahun, dibaringkan 40 tahun, itu proses. Jadi kalau kita nak buat apa namanya ruti kan, sampai nak jadi ruti berapa lama? Lama kan? Lama. Tak boleh kau buat terus uli balingkan. Jadi batu kerikil lah, tak boleh. Jadi diuli biar tunggu berapa jam aja ya naik. Dah naik pula bakonya, apinya kena cantik ya. Barulah keluar ruti yang cantik. Maka proses Nabi Allah Adam begitulah. Nak jadi Nabi Allah Adam yang semat, kemas ni, maka Allah gunakan proses. Tapi tak wajib bagi Allah. Cuma itu adalah sesuai dengan khalifah. Jadinya kalau jadinya macam itu, maka nak jadikan isteri Nabi Allah Adam macam mana ya? Kalau dijadikan daripada tanah balik, ikut proses yang bertahun-tahun, Nabi Allah Adam je dah ngange aja gitu. Temenong itu pun dia dah duduk surga, dah temenong aja kan. Seorang temenong. Apa yang aku nak buat seorang-seorang dekat syurga ni kan? Allah tahu. Sebab manusia dah Allah sediakan semua sekali. Semua sekali dah ada dah. Mana yang Nabi Allah Adam tu jadi dalam syurga, semua dah ada. Rasa nak makan ada ya, semua dah ada. Cuma makanan syurga lainlah sedikit kan. Jadi nak berteman, nak berkawan kan. Lepas tu nafsu pula memang dah dimasukkan dalam diri Adam alaihissalam. So itu dia nak buah tu. Kalau dia tak ada nafsu, dia tak akan capai buah tu. Mana nafsu nak makan buah tu ada. Walaupun buah tu larangan, tapi nafsu ada, macam kita juga lah. Kita tahu makan daging kambing darah naik, tapi nafsu syah belasah juga kan. Balik tengok lampu dah kuning hijau. Itu darahnya dah tinggi kan. Isterinya tanya, abang makan apa? Alah tadi kat masjid jamah sikit aja kata dia. Kalau sikit takkanlah jadi sampai kuning merah. Tak adalah, dia belasah kaki kambing. Kita tahu. Tapi namanya nafsu, dia selalu bagi Nabi Allah Adam tahu. Allah dah kata wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah dah cakap dah. Adam dan Hawa, jangan dekat pokok ini, maka engkau akan menjadi zalim diri. Bukan Nabi Allah Adam tak tahu, tapi nafsu. Maka tapi itu kerana nak proses manusia dijadi dekat bumi, begitulah prosesnya. Maknanya susah-susah ya. Nabi Allah Adam tengoknya susah,
Bukanlah. Allah kan senang aja. Berap aja terus Nabi Allah Adam turunkan dekat Mekah, terus buatkan banglo, 10 banglo dekat Mekah. Lepas itu tepinya pokok tamar semua sekali. Allah kan boleh buat gitu. Adam, ni aku turunkan kat dunia je. Kata dia, ni pokok tamar. Ini apa kambing semua kau sembelih aja makan dengan Hawa. Ini rumah aku dah buatkan kau banglo 10. Kenapa tak macam itu? Sebab kalau Nabi Allah Adam tidak ada turun daripada syurga dan tidak datang daripada negeri Ceylon sampai ke Mekah, maka Nabi Allah Adam tidak terror. Maknanya tidak gagah, tidak kuat, tidak segalanya. Maknanya Nabi Allah Adam datang daripada Ceylon tu, dia lalu jalan sampai ke Mekah. Saya ingat bermilion-milion ilmu yang dia dapat. Yang ilmu yang dapat daripada Allah yang kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Oh ini kata dia. Ini. Nabi Allah Adam boleh diterapkan apa ilmu yang Allah ajar semasa dulu lagi awal kejadian Nabi Allah Adam, ya. Jadinya untuk proses. Jadi bila Nabi Allah Adam nampak ayam, Allah dah ajar ayam tu katanya boleh dimakan, misallah kan. Pokok kayu. Tapi kalau Nabi Allah Adam diturunkan zup daripada surga, letak aja terus, dia bingung Nabi Allah Adam nampak ayam. Jadinya itu proses. Jadi kita dalam hidup begitu juga. Kalau menempuh sesuatu dalam hidup, perjalanan hidup, itu ada dah ilmu yang kita pelajari. Jangan takut menempuh. Itu ilmu yang kita pelajari. Banyak ilmu yang kita pelajari, ya. Betul. Kita kalau saya ingat kalau saya dulu tidak, bapak saya hantar mengaji ke pondok kan, saya tak dapat macam mana saya hidup dekat pondok kan. Jadinya hidup. Kalau saya tidak diantar ke Mesir, mana saya tak boleh hidup. Maknanya saya tak ada ilmu macam mana hidup di negeri Arab. Jadinya semua ilmu. Jadi Nabi Adam diturunkan jauh berpusing-pusing tu untuk nak cari ilmu. Yang Nabi Allah jadinya barulah dekat dunia, maka prosesnya dah macam orang biasalah Nabi Adam. Ya dah mandilah, dah makan tom yam, tapi tom yam zaman dulu lah, bukan tom yam sekarang. Kita tak tahulah tom yam zaman dulu macam mana Nabi Allah Adam buat, kita pun tak tahu. Tapi adalah pasal bila anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam disuruh korban, korbannya kambing. Suruh korbannya sayur-sayuran. Bermakna anak-anak Nabi Allah Adam dah makan sayur, dah makan kambing, dah makan segala-galanya lah. Sayur-sayur dan namanya dah masing-masing dah makan benda tu. Jadi Nabi Allah Adam bila dekat dunia sebelum dapat anak, agaknya lah kalau kita fikirkan Nabi Allah Adam dah ada ilmu masak, dah ada ilmu nak bakar ikan macam mana, ya. Semua dah Nabi Allah Adam ada dah. Pasal makanan yang ada dekat syurga dah tak ada dekat sini. Dekat syurga cakap aja kenyang. Habis dekat sini kalau kau tak bakar ikan 9, mana kau dapat 9 bakar. Jadi Nabi Allah Adam nampak 9, Nabi Allah Adam pun ambil, lepas tu bakar, makan. Allahu Akbar. Sebab itu dia Nabi Allah Adam merasa dirinya memang berdosa, maka mulutnya tidak pernah tinggal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kuntu minaz zalimin. Aku menzalimi diriku. So aku duduk dekat syurga dulu dah senang, aku turun dekat dunia, Allah dah cakap. Allah dah cakap fatakuna minaz zalimin. Maka Nabi Allah Adam menterapkan kalimah fatakuna minaz zalimin, maka Nabi Allah dah kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahu Nabi Allah Adam sebenarnya tahu dia menzalim dirinya. Jadi dia kena lalu laut, lalu darat, lepas itu tapi mulutnya tetap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi untuk pengajaran kita, kalau kita melakukan kesalahan, kita jangan lupa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi insya-Allah Allah akan ampunkan. Okey. Kejadian-kejadian ini menunjukkan, dia kata, kita bahawa walaupun memang sunnatullah untuk mendapatkan anak mesti dengan sebab perkahwinan pasangan suami dan isteri, tetapi Allah boleh melakukan tanpa sebab. Ini juga adalah suatu hikmah dan nikmat Allah kepada hamba-hambanya yang taat, ya. Maknanya nikmatlah kita. Apa taknya kalau kita berfikir satu dengan berfikir tiga kan lain.
Pada saya kalau kita berfikir cuma satu, ala orang kalau anda dapat anak mesti kahwin. Satu ilmu pada saya. Tapi kalau kita berfikir Nabi Allah Isa, Maryam tak kahwin boleh beranak pun, setidaknya kita akan lebih tinggi kita punya akidah, akan lebih mantap kita punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Pula kita pergi lagi lebih daripada itu, Hawa dijadikan ya tanpa ibu. Macam mana pula ya? Tak lahir tahu-tahu keluar Adam. Kita lagi tinggi menunjukkan kekuasaan Allah. Lepas itu kalau kita pergi lagi, Nabi Allah Adam alaihissalam tanpa ibu, tanpa bapa. Macam mana boleh jadi manusia? Jadi kita akan lebih tinggi dibanding kalau kita tidak sampai ke situ. Jadi untuk akal ini berfikir, sering-seringlah membaca. Baca. Pada saya untuk kita mendapatkan, jangan berhenti baca. Tiap hari apa buku pada saya baca. Tengok meja, bukanlah saya nak kata muji, tengok meja saya yang dekat tempat pengajian tu macam mana. Dan kalau tengok bilik saya tidur, tepinya apa, depannya apa. Oh tak cantik bilik saya tidur, tak cantik, tak romantik langsung. Tapi isteri saya dah diam aja kan. Yalah, dia dah sanggup kahwin dengan saya, kenalah macam itu kan. Orang saya tengok bilik orang kan, ya Allah ya Rabbi, cantiknya rupanya bilik tidurnya ya, macam Hindustan punya bilik. Tapi bilik saya mana ada. Sepah-sepah, kadang-kadang buku atas kepala. Atas kepala saya tidur tu ada buku kan. Lepas tu dekat depan saya sebaris gitu buku. Mana ada romantik? Tak ada lah. Patutnya kan biliknya pink gitu warnanya kan ya. Lampunya gelombang-gelombang, baru romantik sikit. Yalah, tapi tak apalah ya. Tuan-tuan kalau jangan ikut saya lah ya. Tuan-tuan bilik tidurnya buatlah romantik-romantik. Yalah, maknanya kalau isteri tuan nak macam tu, isteri saya banyak kali juga cakap, abang, dia kata bilik ni kita buat yang cantik. Boleh. Saya tak cakap tak boleh, boleh aja. Tapi tak buat-buat daripada dulu sampai sekarang. Jadinya baca. Saya suruh anda baca. Kalau katalah anda ni bulan Rajab ni kan, anda beli satu buku yang berkaitan bulan Rajab. Nanti anda baca dalam tu macam-macam. Yalah, betul ke tak betul, yang penting anda baca dan akal pakailah. Tapi dah halam dah. Nanti bulan Rajab tu bulan apa kan, dan keistimewaannya apa amalan yang perlu anda nak lakukan. Misalnya kan, satu hari puasa dalam bulan Rajab itu adalah lebih baik daripada 30 hari puasa di bulan yang biasa kan, misalnya kan. Lepas tu bulan Rajab itu bulan yang diharamkan oleh Allah, termasuk bulan Muharram kan. Ada setengah riwayat malam 27 tu, kalau siapa bangun malam 27 Qiyamul Lail 27 Rajab dan siangnya berpuasa dan baca istighfar 100 kali, selawat 100 kali, Allah akan perkenankan apa hajat anda kan. Baca. Kalau tak dapat. Jadi kita tak semangat kan. Tapi kalau ada macam itu, walaupun itu motivasi, tetapi sikit sebanyak kan ada semangat. Kalau sehari puasa macam 30 hari. Kalau dapat 10 hari Rajab, bermakna 300 hari puasa. Cantik kan? Macam itu baca. Saya walaupun saya macam ni, saya kalau pergi Indonesia, pergi mana-mana pun, saya nampak kedai ada buku, saya capai je. Saya pernah beli buku lelong dekat Indonesia, Rp1.500. Satu. RM500 berapa sen? Berapa sen ya? Berapa? 10 sen ya? 10 sen. Tapi saya beli selonggok segini. Di lelong dekat Jalan Ngala ke Surabaya gitu. Tepi budak-budak jual kertas gitu. Tapi aku tengok ada buku-buku sejarah, buku-buku lama-lama dulu. Tapi banyak bukan buku agama lah. Tetapi buku, itu nanti awak baca. Gunung-gunung tu semua dekat situ ceritanya ada. Tapi dah lupa lah, saya tak bawa balik, saya letak, kasihkan budak yang jual kertas balik, dah aku ambil anak, aku dah baca dah. Duduk situ seminggu, banyak baca aku buku. Jadinya kita ini rajin-rajin baca. Jangan malas baca ya. Bacalah apa-apa yang patut untuk ilmu ya. Okey. Dekat sini dia kata, ini juga adalah satu hikmah. Okey. Allah lakukan sesuatu kejadian itu tanpa sebab, dengan tujuan untuk menyelamatkan akidah umat.
rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah dia kata apa ya? Allah lakukan sesuatu kejadian itu tanpa sebab dengan tujuan untuk menyelamatkan akidah ummah manusia ya. Jadi maknanya manusia kita kena yakin bahawasanya Allah kun fayakun. Kalau nak jadikan sesuatu kun fayakun, itu kena pegang betul. Peganglah, itu kena pegang. Namun itu kata dia untuk kita akidah kita selamat. Nanti kalau kita Allah jadikan ada sebab, ada pula orang pula tu kahwin tak dapat anak, orang itu kerja kuat. Itu kalau gitu Allah nanti taat, kan? Nanti kata Allah tak ni kan. Jadi Allah kata tak wajib jadikan sebab. Engkau kahwin ke tak dapat anak pun biasa, engkau kerja kuat tak kaya pun biasa je. Tak jadi apa. Okey? Jadi akidah kita betul. Rahmat besar dan tidak terhingga, serta Allah tidak mahu hamba-hambanya tersesat ya. Nanti sesat. Nanti kalau macam orang-orang Mu'tazilah, kita dah sesatlah pasal akal dijadikan neraca utama selain daripada akidah, kan? Adapun kuasa Allah itu adalah mutlak, di mana Allah berkuasa melakukan apa saja, termasuklah melakukan sesuatu kejadian itu tanpa sebab. Dengan ini tidak ada sesiapa yang boleh mengatakan bahawa Allah itu tidak berkuasa melakukan sesuatu tanpa sebab. Seandainya ada orang yang berkata demikian, dia jatuh syirik. Jadi orang barat memang, orang-orang yang tak percaya, orang komunis barat ke, komunis Rusia ke, komunis Cina ke, semua dia tak pakai ini. Langsung dia tak pakai. Walaupun dia percaya kepada Tuan Allah kata dia, tapi dia tak pakai. Langsung dia tak pakai ini. Sebab memang dia sesat lah, kan? Okey. Adapun kuasa Allah itu adalah mutlak, di mana Allah berkuasa melakukan apa saja, termasuklah melakukan sesuatu kejadian itu tanpa sebab. Dengan ini tidak ada siapa yang boleh mengatakan bahawa Allah itu tidak berkuasa melakukan sesuatu tanpa sebab. Seandainya ada orang yang berkata itu adalah jatuh syirik kepada Allah. Dengan Allah menjadikan sesuatu itu sekala tanpa melalui sebab ini juga menunjukkan bahawa sebab itu sendiri tidak boleh memberi bekas, tetapi yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali-sekala Allah jadikan bahawasanya manusia tanpa bapa, Allah jadikan sekali-sekala tanpa mendung ada hujan, sekali-sekala Allah jadikan tanpa misalnya ada jadikan, dia kata orang itu tak makan boleh jadi kenyang, sekali-sekala Allah jadikan, misal contohkan Allah sekali-sekala Allah jadikan maknanya makanan itu daripada langit, macam Siti Maryam, misal contoh dia makannya tak masak tak apa, tapi datang terus ke depan Siti Maryam sudah terhidang. Ini sekali-sekala menunjukkan Allah Maha berkuasa. Okey? Sebab yang membawa kepada kenyang bukan kerana makan, yang boleh mendatangkan zuriat bukan kerana perkahwinan, yang membakar bukan api, apa yang menjadikan pandai bukan kerana rajin belajar, dan begitulah seterusnya. Cuma sudah memang Allah hendak menjadikan itu sebagai peraturan, maka sebab itulah di dalam kehidupan kita ini tiap-tiap sebab akan membawa akibat, ya. Jadinya itu sudah menjadi kebiasaan saja, tapi tidak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan begitu. Maka kita kena selalu waspada. Selalu syaitan duk main kat kita dekat sini ni lah. Dia kata, dia kata engkau memang bodoh, kata dia. Syaitan akan cakap lah, siapa suruh yang kau kahwin orang perempuan tua, buat apa, mana dia nak beranak? Dia nak bodohkan syaitan, kan?
Ataupun dia kata memang keturunan dia itu mandul, kata dia. Kau kahwin macam mana kau mandul juga, kata dia. Tapi orang lain yang tak keturunan mandul tu mandul juga. Syaitan itu mainan syaitan ya, mainan syaitan. Walaupun mak kita, walaupun bapak kita, walaupun keluarga kita yang cakap, engkau kahwin tu memang keturunan dia tu orang mandul, kata dia. Kau tengoklah adik-beradik dia mana dia yang beranak, semua tak beranak. Tapi yang beranak ramai pun ada anaknya yang mandul juga. Maka dengan sebab itu mainan syaitan. Kena ingat, cakap-cakap itu cakap syaitan yang boleh menjadikan akidah kita rosak. Jadi setakat inilah, insya-Allah kita sambung bulan hadapan agaknya, insya-Allah. Maka kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina wa la minna mad'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami kiranya kami melakukan kesalahan dan kesilapan dalam majlis ini sama dengan sengaja ataupun tidak, kerana Kau Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kami. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kami peroleh pada malam ini dapat kami amalkan, dapat kami sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak dapat hadir, tidak sampai pada pagi yang mulia, pada malam yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.